Alhamdulillah kita pagi ini dapat bersama lagi dalam kuliah seperti biasa. Sahih Bukhari. Minggu ni minggu kelima. Biasanya minggu kedua dan minggu keempat kan. Ni sebagai ganti lah kita kira. Sebab banyak juga terlepas kan. Jadi ada peluang begini elok sangatlah kita ganti. Tak apabila saya tak ada program lain, insya-Allah boleh. Baiklah, hari ini kita akan mulakan pengajian kita daripada bab ke-66. Dalam nota ini adalah bab yang terakhir lah, iaitu babun idza shalla thumma amma qauman. Babun idza shalla thumma amma qauman. Baru sekejap saya tambah baris tu. Babun. Sebelum tu tak ada baris ya. Ni kena baca babun. Setengah-setengah tempat tu babu saja. Itu saya tidak nak ucap panjang lah. Babun idza shalla thumma amma qauman. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harb. Ini hadis ke-711 pada muka surat 1186 1186. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harb wa Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah qala kana Mu'adh yusalli مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. Itulah satu hadis di bawah bab ini. Satu saja hadis. Kita balik semula ke tempat asal tadi. Iaitu pada muka surat 1183. Bab ke-66. Apabila seseorang telah mengerjakan sesuatu salat, maksudnya salat fardu di sini. Kemudian dia menjadikan imam. Dia menjadi imam pula kepada sekumpulan orang. Yang ini bagi sembahyang yang sama. Itu maksudnya di sini. Tetapi semua itu tak adalah mafhum. Sebabnya kalau kita perhatikan babun idza shalla. Jadi kita terjemah seseorang tu tak ada pun seseorang tu disebut. Sebab kira-kiranya salat itu dalam dia tu adalah fa'ilnya. Orang yang bersembahyang tu, orang yang bersolat itu. Tapi solat apa dia tak sebut? Dia tak sebut. Itu cara Imam Bukhari. Apa sebab dia tak sebut? Kalau nak kiranya mengerjakan sesuatu salat. Apa-apa salat lah. Tetapi yang dimaksudkan di sini salat fardu. Sebab apa? Sebab kalau salat sunat tak timbul sangat masalah. Tak timbul sangat masalah. Yang jadi masalah ni kalau salat fardu. Jadi babun idza shalla salatan maktubatan. Itu pada takdirnya. Takdirnya kira-kira macam begitulah. Apabila seseorang bersembahyang satu sembahyang fardu. Gitu. Jadi tak ada tu salatan maktubatan. Seseorang, ahadun, syakhsun. Tak ada juga. Jadi semua tu kena faham sendiri. Idza shalla syakhsun atau ahadun salatan maktubatan. Apabila seseorang mengerjakan sesuatu salat, maksudnya fardu. Thumma amma qauman. Kemudian dia menjadi imam kepada satu golongan. Jadi imam sembahyang apa? Kalau sembahyang ya dia belum sembahyang lagi, tak ada masalah. Ataupun kalau dia sembahyang, dia jadi imam tu sembahyang yang belum dia kerjakan, tak ada jadi masalah tu. Itu dia main faham. Cara kitab zaman dulu ni gitulah. Jadi imam yang ni bagi sembahyang yang sama. Lis salati nafsiha. Mana
Jadi imam bagi sembahyang yang sama. Katakanlah dia bersembahyang Isyak, sembahyang dah di satu tempat. Mana-mana lah. Lepas tu, dia pergi tempat lain, dia pula jadi imam sembahyang Isyak yang dia telah kerjakan. Gitu. Bukan qadha dah. Sembahyang Isyak. Apa cerita? Jadi Imam Bukhari buat ringkas. Apabila Imam Bukhari buat tajuk ringkas, dia ada maksud. Ada maksud. Sebab itu perlu kita bincangkan tentang tajuk bab dia. Apabila seseorang telah mengerjakan sesuatu salat, yakni fardu, kemudian dia menjadi imam, yakni bagi sembahyang yang sama pula kepada sekumpulan orang. Baik. Lepas tu hadisnya yang kita telah baca tadi, ringkas saja hadisnya, iaitu hadis yang ke-711. Sulaiman bin Harb meriwayatkan, Sulaiman bin Harb dan Abu Nu'man meriwayatkan kepada kami. Siapa kata? Imam Bukhari lah kata. Yang tak ada sebut nama sebelum itu Imam Bukhari. Kedua-duanya berkata, Hamad bin Zaid meriwayatkan kepada kami daripada Ayyub As-Sakhtiyani, daripada Amar bin Dinar, daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata. Itu kalau kita nak sebut sanad dengan lengkap lah, sebab ada malam tadinya saya tengok balik nota ni, gitulah. Kalau selagi ada dengan kita nak tambah di mana-mana tu mungkin tambah, ni tambah lah. Jadi tambah tentang biodata perawi-perawi itu. Kalau kita nak ringkas, kita kata seperti biasalah, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Kita ambil perawi yang paling atas. Beliau berkata, Muaz bin Jabal bersalat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pulang kepada kaumnya dan bersalat pula sebagai imam kepada mereka, yakni bagi salat yang sama. Yakni bagi salat yang sama. Atau tidak begitulah, umum begitulah. Tak payah kita kata bagi salat yang sama. Belum tentu lagi di sini. Cuma ada segolongan ulama mengatakan salat yang sama lah. Tapi segolongan yang lain kata tidak, salat lain. Itu nanti kita akan bincangkan. Itulah hadisnya, satu saja hadis. Baik. Sekali lagi kita balik semula kepada tajuk bab untuk bincang tajuk bab itu. Kita ada nota tu 1511 1515 baik. Tajuk bab ini sengaja digantungkan. Ini orang panggil, kalau macam ni tajuk bab tergantung. Terjemah mu'allaqah. Tajuk bab tergantung. Ada hadis mu'allaq, hadis tergantung. Itu lain. Ini tajuk bab tergantung. Tajuk bab tergantung maksudnya tajuk bab yang tidak dinyatakan kesimpulan atau hasil atau hukumnya. Jadi kalau orang buat macam tu, macam mana? Sahkah sembahyangnya? Sahkah sembahyang makmum yang ikut dia tu? Itu benda dia tak sebut. Dia tak sebut. Itu apa panggil tergantung tanpa hukum. Sengaja digantungkan. Sedangkan maksud pengarangnya, yakni Imam Bukhari, ialah menimbulkan soalan seperti apakah hukumnya? Jadi kalau begitu keadaannya, apa hukumnya? Adakah sah salat berjamaah dengan imam seperti itu atau tidak sah? Itu dia macam ada tanda tanya. Bolehkah seseorang melakukan salat yang sama 2 kali dalam satu hari? Itu persoalan yang lain pula. Kalau kita kata sembahyang yang sama, bolehkah? Tidakkah ada larangan daripada Nabi SAW mengerjakan sembahyang fardu yang sama 2 kali dalam satu hari? Dilarang. Ikut kita lah, kita rasa tak sempurna, kita rasa selagi tak ada secara jelasnya tak sah sembahyang kita, kita kena kira itu. Allah SWT lah nak baiki
Yang kita duduk kata wajburni, antara dua sujud tu, salah satunya kita sebut wajburni. Apa makna wajburni? Tampunglah mana-mana yang kurang dalam kehidupanku. Itu maksud wajburni. Tampunglah mana-mana kekurangan aku. Banyak kurang kita ni dalam hidup ni. Kurang kita banyak sangat. Kita minta Allah tampung hak kurang. Biar jangan nampak kurang. Sebab kalau kurang kan malu. Manusia sifat dia gitu. Sifat naluri semula jadi dia malu. Kalau orang tahu kekurangan dia. Sebab tu orang kalau tak ada gigi kan dia nak suka dia tutup. Hak bau busuk mulut tu sampai rasa Tuhan. Lepas tu kalau dia bubuh gigi palsu dia boleh sengih kan. Sebab wajburni tadi. Tampung. Tampung. Awak luah tu. Kalau kita faham betul lah doa tu, antara dua sujud tu, setiap satu. Saya nak sebut itu satu ya. Wajburni. Tampunglah kekuranganku. Itu saya ingat. Sentiasa ingat. Sampai sekarang. Berapa puluh tahun belajar. Guru saya, ni guru Bukhari ya. Mufti Wali Hassan Khan. Dia kata ada seorang pengarah tu. Dia terjemah bagus. Sangat bagus. Kemah dia kata. Terjemah wajburni. Banyak dia tengok terjemahan itu tak berapa kebah. Tapi dia terjemah sangat bagus. Kita kena terjemah macam tu. Tapi dia terjemah tu dalam bahasa Urdu lah. Apa dia terjemah? Meri bigli banade. Meri bigli banade. Apa makna Meri bigli banade? Ada dia lah. Tampunglah mana-mana kekurangan. Mana-mana yang tak jadi, kita buat tak sempurna, minta biar Tuhan sempurnakan. Banyak tu. Tapi kita tak perasan. Ada kalanya kita buat sendiri, ada kalanya Allah SWT menyediakan suasana keadaan. Kalau tidak saya, dia tak boleh baca dah ni. Tak boleh baca. Tak nampak. Jauh nampak. Ramai juga orang masalah dia, kalau dekat dia boleh baca, dia tak pakai spek kan. Jauh tak boleh. Saya jauh tak apa. Bawa kereta tak apa. Dekat dia tak boleh baca ni. Mana kalau supaya Imam Tirmizi kan, buta di saat akhir. Ramai ulama-ulama kita buta di saat akhir. Dah tebal juga. Tak boleh baca pun baca. Nak baca kan? Kalau tidak macam mana nak tambah ilmu? Tuhan bagi spek. Wajburni. Itu maksudnya. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Tu tampung kekurangan tu. Zaman dulu selama mana? Imam Tirmizi hebat orang-orang. Yang kita kata orang soleh, orang baik. Orang yang berjasa kepada umat. Tapi dia tak ada ni. Tuhan tak bagi lagi masa tu. Tak ada idea manusia. Tak ada idea. Kemudian Tuhan nak bagi kepada orang kita lah. Itu wajburni. Bukan gigi palsu saja. Banyak lagu. Cuba perhati. Banyak. Rahmat Tuhan. Tapi kadang-kadang yang kita minta tu kita rasa tak termakbul pun. Padahal banyak dah Tuhan makbulnya. Kita tak perasan. Sebab kita tidak buat sendiri. Orang lain buat. Tuhan sediakan suasana keadaan. Jadi kita boleh. Boleh lagi. Baca. Boleh. Kalau kita tukar spek kan cerah. Cerah. Itu wajburni semua tu. Begitu juga dengan amalan kita. Kalau kita dah semayang, kita rasa kurang lah. Kalau mengikut was-was, orang was-was kan nak semayang pula lah kan. Bukan begitu cara. Wajburni tadi lah. Kita minta dah dengan Allah. Dan dia akan makbul doa kita. Sebab apa? Nabi ajar begitu. Jangan dengan sebab perasan. Kita perasan tak sempurna tu, buat pula. Jangan. Kalau macam tu tak sudah. Banyak kali benar nanti kita akan baca. Nabi larang semayang 2 kali. Setakat mana pun setakat tu je. Sekali je. Buat molek lah, ikut lah setakat mana mampu. Hak kurang tu Tuhan akan tampung. Tu maksud. Kenapa harap tu? Wajburni tadi tu. Kalau dalam bahasa Urdu dia sebut Meri bigli banati. Comel.
kepada orang yang faham tu. Berjejak lah, jejak. Baik. Az-Zain Ibnul Munayyir dan Al-Aini menulis. Ini kedua-dua ni pensyarah Sahih Bukhari. Sudah menjadi kebiasaan, yang ini metodologi Imam Bukhari, tidak memberikan kata putus dalam masalah-masalah yang masih khilaf di kalangan ulama, dan masing-masing daripada mereka pula mempunyai dalil dan hujah yang agak kuat. Itu cara dia. Itu sebab dia tak buat keputusan. Sah ke tak sah ke? Kalau dia kata sah, bermakna dia pilih satu pendapat. Sedangkan ada yang kata tak sah. Tak boleh. Nak jadi imam pula. Nak buat 2 kali pun tak boleh dah. Bila kita sudah sembahyang satu sembahyang fardu, itu dalam satu hari. Dalam hari yang sama. Usahakan nak jadi imam. Dia tak buat keputusan. Itu orang panggil tajuk bab tergantung. Kenapa? Gitu. Dia metodologi dia. Memang begitu. Kalau orang yang belajar, dia tahulah. Alhamdulillah, pokok kita ni walaupun tidak belajar secara khusus pun saya lah. Dapat tahu benda ni. Sebab kita dedahkan pada masyarakat. Barulah orang tahu hebatnya. Macam mana cara metodologi Imam Bukhari tu. Kenapa orang puji sangat dia? Ni bendanya. Benda-benda yang halu begini. Dia jaga. Dia jaga. Bagaimanapun Imam Bukhari kelihatan lebih cenderung mengatakan ia harus. Kalau begitu, jawapan bagi persoalan yang ditakdirkan, yang diandaikan tadi, ialah yajuz atau yujzi. Itu kena tambah. Yujzi. Seseorang yang telah mengerjakan sesuatu sembahyang, kemudian jadi imam pula kepada orang lain, bagi sembahyang itu juga, sembahyangnya sah. Sembahyang dia dan sembahyang makmum sah. Jadi, yajuz, harus. Yujzi, memadai, jadi, sah. Begitu. Dia maknanya kalau kita perhati cara Imam Bukhari buat, dia buat mari hadis yang kita baca di bawah bab ni, kita akan nampak itu maksudnya. Dan ini yang disimpulkan oleh ulama faham. Baca tu memang orang yang ahli belajar secara khusus dah, lepas tu baca pula dia akan faham. Contohnya saya nak tunjuk. Ni contoh. Ni kita ada Umdatul Qari, Syarah Bukhari, karangan Al-Aini. Cuba kita tengok di sini apa dia kata. Jadi maknanya yang saya sebut ni bukan rekaan sendiri tak. Setelah saya baca tu setiap satu, tak kurang daripada 10 buah Syarah Bukhari ni. Saya tengok sini, tengok, baru saya tulis. Cuma kita buat kesimpulan sendirilah. Kita bukan terjemah mana-mana tak. Kita buat sendiri. Tapi kesimpulan tu kita ambil. Ekstrak dia tu. Apa misalnya, contoh kita tengok. Babu idza shalla thumma amma qauman. Babun hadza babun tarjamatuhu idza shalla rajulun ma'al imam thumma amma qauman wa lam yadhkur jawab idza. Dia tak sebut jawab idza. Idza tu dia kena ada jawab. Sebab dia idza syartiyah. Bila idza syartiyah dia kena ada jawab syarat. Dia tak sebut. Itu makna tergantung tu. Tapi saya tak sebutlah, sebab kalau sebut tu jadi banyak sangat. Orang tak biasa ni syartiyah apa pula, banyak pula ceritanya kan. Sebagaimana biasa dia tarkil jazm, dia tidak akan memutuskan dalam tajuk bab dia. Bil hukmil mukhtalaf fi. Kalau hukum dalam sesuatu masalah tu masih khilaf, dan syaratnya khilaf itu kuat, dia pun akui. Kalau khilaf, wa zahir anna mailahu ila jawazi dhalik. Yang zahirnya kecenderungan Imam Bukhari kepada harus. Maknanya itu mazhab dia. Lagu itulah ulama faham mazhab Imam Bukhari ni. Maknanya dia pilih yang tu, walaupun dia tak sebut. Ulama faham lah. Bukan sebuah dua kita sebut begini. Syarah-syarah Bukhari, mana ulama-ulama faham. Begitu cara dia. Fahina idin yuqaddarul jawab lafz yajuz atau yujzi. Itu yang saya sebut tadi. Kalau begitu, jawapan bagi idza itu ialah yajuz atau yujzi.
Sah. Boleh kalau buat begitu. Jadi sembahyang tu. Itu. Ini benar. Yang saya sebut tak ada. Kalau tengok kitab lain pun sama begitu. Cuma dia setakat tu lah, dia tidak bincang lebih panjang lagi daripada tu berkenaan dengan tajuk tu. Sebab saya tengok bukan sini saja, tengok di lain kita ambil itu jadi panjang tu. Baik, tajuk bab ini sebenarnya berkaitan dengan masalah orang yang berniat sembahyang fardu dengan berimamkan orang yang bersembahyang dengan niat sembahyang sunat. Adakah ia dibolehkan ataupun tidak? Itu persoalan itu sebenarnya. Itu masalah sebenarnya. Kalau seseorang itu sembahyang dengan niat fardu, dengan niat fardu, tapi dia berimamkan tu imam dia tu tidak niat fardu, dia tahu tu imam dia tu sunat. Boleh ke tidak? Itu persoalannya. Sebab kita ni masih lagi bab imamah. Semua ni kita nak bincang lagi berkait dengan berimam. Imam kau yang jadi imam kepada orang lain atau kita makmum yang berimam kepada orang lain, kita kena tahu lah hukumnya. Kelebihan orang yang belajar hadis ni, dia tidak tahu satu, tidak. Dia boleh tahu macam-macam aliran dan apa hujah masing-masing. Tu orang mengaji hadis dia gitu. Kalau kita mengaji fiqh, satu saja. Dan hujah dia pun tak tahu. Macam mana dia kata begitu? Apa alasan dia? Kita tak tahu. Baik. Menurut Imam Bukhari, kenapa saya sebut Imam Bukhari dulu? Sebab kita baca kitab dia sekarang ni. Kita duduk syarah kitab Imam Bukhari. Padahal Imam Syafi'i, Daud Zahiri itu lebih dulu lagi. Kalau nak kira, mazhab mereka lebih hidup lagi. Tapi oleh kerana kitab ni, kitab Imam Bukhari, kita hormatlah. Sebut pendapat dia dulu. Menurut Imam Bukhari, Asy-Syafi'i, Daud Zahiri dan Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat yang dinukilkan daripadanya, sembahyang orang yang berniat sembahyang fardu dengan berimamkan orang yang bersembahyang dengan niat sembahyang sunat adalah sah. Sembahyang tu imam pun sah, sembahyang makmum pun sah. Dan dikira jemaah juga. Walaupun niat berbeza, tu imam sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu, pahala jemaah dapat juga. Itu kesimpulannya. Siapa yang berpendapat begitu? Termasuk Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan lain-lain yang saya sebut. Demikian juga pendapat Atha. Kalau di kalangan orang atas lagi, tabi'in. Sebab Imam Bukhari ini bukan tabi'in, atas lagi. Di kalangan ulama, pendapat Atha ni kalau nota tu mungkin tak ada, sebab saya baiki malam tadi. Itulah. Kalau selagi nota tu ada dengan saya, ada peluang saya tengok. Mungkin tak sama susunan apa. Mungkin tak ada di situ. Bahkan kalau bahagian akhir tu, syarah hadis tu asalnya tak ada langsung. Saya tahu. Atha, Tawus, Sulaiman bin Harb, Abu Thawr dan Ibnul Munzir, mereka juga berpendapat begitu. Maknanya bukan seorang dua, ramai juga yang kata sah, boleh macam itu. Kalau untuk imam, kita dah bincang dah asasnya. Kenapa jadi ada khilaf ni? Ni kata sah, ni kata tak sah. Dah bincang dah dulu. Dari segi konsepnya tu, konsep asal dia, kita dah bincang. Bacalah semula nota-nota tu. Dan kalau tak puas hati tengok ada rakaman, tengok pula rakaman. Jadi saya tidak nak ulang lah. Tengok di situ. Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dinukilkan daripada beliau pula berpendapat tidak sah. Dalam mazhab Ahmad, kebanyakan ulama dia kata tidak sah. Tapi dia ada dua pendapat. Imam Ahmad ada dua pendapat. Satu kata sah, itu juga dinukilkan daripada beliau. Satu lagi tidak sah. Tetapi yang kata tidak sah itu lebih ramai dalam mazhab Hambali. Tidak sah. Itulah juga pendapat Sa'id bin Musayyab. Kalau di kalangan tabi'i yang atas lagi, kalangan tabi'i, Sa'id bin Musayyab, Zuhri, An-Nakhai, Abu Qilabah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id dan Al-Hasan, yakni Hasan Basri, dalam satu riwayat daripadanya. Demikian juga pendapat Mujahid, menurut apa yang disebutkan oleh At-Tahawi,
semua mereka ini juga berpendapat begitu. Yakni tak sah. Berbeza niat ni tak boleh. Mengikut mereka ni lah. Jadi ada khilaf tu. Imam Bukhari nak meraih khilaf tu. Sebab dia tak sebut dalam tajuk. Sebab apa? Bagi dia, kedua-dua di golongan ni kuat lah. Kadang-kadang Imam Bukhari buat keputusan dalam tajuk dia. Sekiranya bagi dia, ada khilaf, memang ada khilaf. Tapi khilaf tu tak kuat. Yang kuatnya begini, dia akan sebut. Itu cara Imam Bukhari. Menarik. Tapi kalau orang tak tahu cara dia, macam apa tajuk dia, macam tergantung. Tak ada keputusan. Orang tak tahu gitulah. Kalau orang tahu, menarik. Itu cara dia. Dia tidak bercakap banyak. Dia tidak hurai sendiri. Orang-orang lain yang cerdik pandai, yang bijak pandai datang kemudian menghuraikannya. Ibarat seorang penyair lah. Penyajak kau, dia tulis saja. Dia tidak hurai sendiri. Orang lain yang mari kemudian duduk hurai saja dia. Betul ke tak betul tak tahu. Tetapi orang yang hebat-hebat lah. Orang yang hebat-hebat lah nak kupas apa ni saja sastrawan negara misalnya gitu kan. Barulah ada nilai. Kalau hak tak pakai jadi apa nah. Golongan pertama yang kata sah tu, boleh tu, berhujah dengan hadis ke-711 ini dan hadis-hadis lain seumpamanya. Bukan hadis ini saja, hadis lain seumpamanya, itu jadi hujah mereka. Kata mereka, Mu'adz bersembahyang Isya bersama Nabi SAW, kemudian pulang kepada kaumnya Bani Salimah dan menjadi imam pula kepada mereka dalam mengerjakan sembahyang yang sama, yakni sembahyang Isya. Itu alasannya. Itu alasannya. Golongan kedua tidak bersetuju dengan pandangan golongan pertama tadi. Mereka sebaliknya membantah hujahan mereka itu dengan beberapa alasan berikut. Tak kena tu. Dia kata, dia mau kata begitu. Tak kena. Sebab apa? Dia ni bagi alasan masing-masing lah. Hadis itu hanya menceritakan Mu'adz selalu bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersebut dengan jelas dalamnya sembahyang apakah yang dikerjakan oleh Mu'adz bersama baginda itu. Kita tengok. Kita tengok. Ini hadis itu. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, cerita. Dia kata, Mu'adz bin Jabal bersolat bersama Nabi SAW. Kemudian dia pulang kepada kaumnya dan bersolat pula sebagai imam kepada mereka. Mana ada sebut sembahyang? Dia sebut dia selalu sembahyang bersama Nabi. Lepas tu dia balik jadi imam pula kepada kaum dia. Sembahyang apa sembahyang sama? Tak ada sebut ni. Ya, tak ada sebut di sini. Cuma orang yang terima ada sebut lah dalam ni. Betul lah. Banyak lagi saluran riwayat. Tengok saluran riwayat lain. Dalam saluran riwayat lain tu memang sebut sembahyang Isya. Lepas tu balik sembahyang Isya. Sembahyang tu pula lah. Dia jadi imamnya. Bagi orang yang tak terima, dia kata tidak dalam semua riwayat tu. Saluran riwayat tidak semua. Misalnya di sini, dia sebut umum gitu. Macam mana pula kamu buat keputusan? Kecuali kalau semua saluran riwayat tu sebut memang begitu. Tak apalah, kita angkat tangan. Tapi cuba kamu buktikan setiap riwayat, semua saluran riwayat begini. Sebut sembahyang Isya. Adakah begitu? Tak ada. Bahkan berapa banyak yang tidak sebut. Sebut umum gitu. Memang orang lain pun begitu. Ramai lagi orang lain pun. Sembahyang bersama Rasulullah, sembahyang maghrib katakanlah. Lepas tu dia pun balik ke kampung dia, kampung halaman dia. Dia jadi imam pula untuk sembahyang Isya. Tak ada masalah macam tu. Tak ada masalah. Kata golongan yang betul, demo kata begitu tu. Kita buat dalam bentuk dialog lah. Demo kata begitu tu sedap. Demo pakai akal demo kau. Demo agak-agak kan. Tidak, ulama dia bercakap dia tidak agak-agak begitu, dia ada dalil. Bukti, saya ada bukti. Saya ada bukti. Nanti kita akan baca. Bukti itu akan datang. Tadi. Balik semula cepat tadi. Di mana tadi?
Dia kata semayang apa yang dikerjakan oleh Muaz bersama baginda itu tak jelas. Dia sebut semayang bersama Nabi. Lepas tu balik dia jadi imam. Ada kemungkinan sembahyang yang dikerjakan oleh Muaz itu bukan sembahyang Isyak, tetapi sembahyang lain. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan ke tidak? Ada kemungkinan. Apalagi kalau ada dalil. Kalau ada dalil tak boleh nak kata apa lah. Kuatlah tu. Berdasarkan sesetengah riwayat, ia adalah sembahyang maghrib. Itu dia. Yang dia selalu bersembahyang bersama Nabi itu sembahyang maghrib. Lepas tu, kalau begitu, tidak ada apa-apa masalah lagi. Andai kata Muaz pulang kepada kaumnya selepas itu dan menjadi imam kepada mereka dalam menunaikan sembahyang Isyak, tak ada jadi masalah kalau macam tu. Antara dalilnya ialah hadis Tirmizi di bawah ini. Ini dalil. Bukan kita agak-agak saja, buat daya saja, ataupun fikir dengan akal. Mungkin tidak ada dalil. Ini dalil. Sebab tu kata mereka pun kuat juga. Sebab tu Imam Bukhari tak buat keputusan dalam tajuk ni. Walaupun kecenderungan dia kepada harus. Kita selama ni duduk bincang sebelum ni, bagi Imam Bukhari memang boleh berbeza niat itu. Di sini itu niat sembahyang sunat, imam niat sembahyang sunat, makmum niat sembahyang fardu. Sebenarnya hadis Tirmizi. Daripada Jabir bin Abdullah juga bahawa Muaz kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghribah, jelas sebut al-maghribah, thumma yarja'u ila qaumihi faya'ummuhum. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Muaz bin Jabal selalu bersembahyang maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang kepada kaumnya lalu menjadi imam kepada mereka pula. Imam sembahyang Isyak lah, apa sembahyang maghribnya? Sembahyang Isyak lah. Jadi yang dia bersembahyang bersama Nabi sembahyang maghrib, selesai masalah. Tak ada kata berbeza ni. Ini bukti. Setelah mengemukakan hadis ini, Imam Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan sahih, bukannya hadis dhaif. Jadi sesoalnya hadis ini menjelaskan yang banyak-banyak tersebut tu Muaz selalu bersembahyang bersama Nabi, lepas tu balik jadi imam kepada kaumnya. Yang dia bersembahyang bersama Nabi tu sembahyang lain. Yang dia balik jadi imam kepada kaum dia tu sembahyang lain. Tak ada masalah lah kalau macam tu. Itulah kata golongan yang pertama tu, yang kata boleh tu, dia kata dalam setengah-setengah hadis tu sebut jelas sembahyang Isyak, dia bersembahyang bersama Nabi. Lepas tu kita nak buat macam mana hadis ni? Nak buat? Ni hadis sahih ni. Nak buat saja? Takkan macam tu. Kamu belajar hadis gitu ke? Dia akan tanya balik, kamu belajar hadis gitu ke? Nak buat saja hadis sahih. Sedangkan kalau kita pakai hadis selesai masalah, tak ada masalah. Tak ada pun berlaku perbezaan niat di antara imam dan makmum. Di zaman Nabi SAW dahulu, sembahyang maghrib disebut juga dengan al-Isya al-Ula. Mungkin sekali ada mana-mana perawi ketika meriwayatkannya tidak menyebut perkataan al-Ula itu, maka berlakulah kekeliruan. Kata Muaz bersembahyang Isya, dia tak sebut al-Ula. Padahal maksud Isya di situ sembahyang maghrib. Sebab dalam istilah hadis ni, Isya ula tu sembahyang maghrib, Isya ukhra baru sembahyang Isya. Jadi perawi duduk ingat dan sebut Isya, dia ingat sembahyang Isya sungguh. Ini orang panggil waham perawi. Faham? Waham keliru perawi. Padahalnya betul dalam hadis tu sebut Isya, tapi dia mungkin faham sembahyang Isya. Yang sebenarnya Isya al-Ula. Kalau Isya al-Ula maksudnya maghrib. Itu dalam istilah hadis, dalam semua tahu, semua terima. Cuma dia pergi anggap sembahyang Isya. Kalau kita ni dalam masyarakat kita tak ada keliru lah. Maghrib lah. Isya lah. Tak ada keliru dah. Sebab dia dah umum gitu. Tapi kalau di kalangan Arab, terutama dahulu, kalau orang yang baca hadis, dia akan selalu bertemu Isya ula maksudnya maghrib, Isya ukhra maksudnya sembahyang Isya lah. Cuma kadang-kadang perawi ni dia sebut Isya sahaja, dia tidak sebut. Itu jadi keliru.
Di situlah jadi keliru. Cuma orang yang terima tu dia kata, kamu nak kata keliru-keliru ni maknanya kamu tuduh perawi keliru. Tidakkah perawi-perawi ni orang bagus-bagus, orang kuat-kuat, kita nak kata keliru pula. Kalau kita kata keliru maknanya kita kata dia tak kuat. Bila kita kata dia tidak kuat, dia dhaif. Pula pergi situ pula. Panjanglah cerita perbahasan itu. Tetapi golongan yang tak terima dia kata ada kemungkinan berlaku kesilapan. Ada. Saya nak tunjuk. Ini saya ambil di mana? Bukan ambil setempat ya. Saya ambil di sini. Ni kita tengok ya. Di dalam Tuhfatul Qari. Tuhfatul Qari. Ini Syekhul Hadis Darul Ulum Deoband. Syekhul Hadis Darul Ulum Deoband. Tapi dalam bahasa Urdu lah. Dalam bahasa Urdu. Ini kenyataan yang saya sebut tadi di sini ya. Ini jawapan kepada dalil yang pertama, iaitu hadis Muaz. Yang Muaz selalu bersemayam bersama Nabi itu semayam maghrib. Ini hadis Tirmizi tadi lah. Dia sebut hadis nombor 588. Yang saya sebut tadi tu lah. Tapi dia tak sebut lafaz. Saya sebut lafaz hadis tu. Hadis tu jelas. Hadis itu dari segi kedudukannya tinggi, darjatnya sahih. Dan di zaman dahulu, zaman Nabi dahulu, sembahyang maghrib itu orang panggil isya ula. Cuba tengok. Kemudian perawi ini tinggal lafaz ula itu. Sebab dia kira orang faham lah. Ataupun tersalah ke? Tersalah ke? Boleh jadi. Dia tinggal. Dia tinggal lafaz ula. Jadi tinggal isya sahaja. Di situlah sebabnya jadi timbul masalah di sini. Itu jawapan. Akibatnya ramailah yang memahami daripada hadis itu Muaz telah bersemayam isya bersama Nabi SAW. Sebab sebut isya saja. Benda macam ni boleh berlaku. Boleh berlaku. Cumanya orang yang tak terima jadi, kamu macam menuduh pula perawi ni. Kamu anggap perawi ni, mudah-mudah kalau perawi yang amanah ni, sepatutnya kalau ada ular, jangan tinggal lah. Sebab itu boleh jadi mengelirukan. Boleh jadi mengelirukan. Sesoalannya kamu anggap dia tidak amanah. Siapa cuba kamu sebut? Dalam ramai-ramai siapa yang tidak amanah? Cuba sebut. Tetapi orang yang kata tak boleh, dia kata, perawi-perawi ini maksum ke? Perawi bawa Nabi ni sahabat sekalipun, walaupun kita tidak persoalkan kedudukan dia tu, kalau kata sahabat terimalah, adil, tak ada persoalan ada dia ni apa masalah ke, tak ada, sahabat. Tapi kalau walaupun begitu, semua kita kata sahabat pun dia tidak masuk. Dia boleh tersalah, dia boleh terkeliru, dia boleh terlupa. Yang di bawah lagi itu lagilah. Sebab memang diguna di peringkat awal. Sebab kita kena tahu istilah tu. Pada masa tu isyak tu maghrib pun dia panggil isyak. Cuma kalau orang tanya isyak mana? Isyak ula. Gitu. Kadang-kadang dia sebut isyak begitu. Itu kita kena tahu. Kita tidak menuduh, tidak mengatakan orang ni sengaja nak mengelirukan. Tak. Ada berlaku keadaan itu. Kalau tidak, kita nak letak mana hadis Tirmizi tadi? Nak buat saja dalam tu sampah gitu. Sedangkan hadis sahih. Kalau kita pakai hadis itu juga boleh pakai kedua-dua. Sama masalah. Gitu caranya, tak boleh nak mudah-mudah nak buang hadis tu. B. Kalau diandaikan Muaz memang bersembahyang isyak. Ini andai. Kalau kita andaikan memang Muaz bersembahyang isyak bersama Nabi, sekalipun kalau kita andaikan masih tidak jelas dengan niat sembahyang apakah beliau mengerjakannya, masih tak jelas. Para ulama mengandaikan dua kemungkinan. Kalau kita kata sembahyang isyak sekalipun, jadi yang kamu pasti di Muaz tu balik dia sembahyang sunat, kamu pasti daripada mana? Dia cerita kah? Aku niat sunat.
Jadi imam kepada orang ramai, aku niat sunat. Mereka di belakang aku tu sembahyang dengan niat isyak tu. Dia cerita gitu. Cuba bukti. Mana hadis? Tak ada bukti. Atau dia kata, saya sembahyang fardu. Saya sembahyang fardu juga. Yang saya sembahyang dengan Rasulullah tu saya niat sunat. Ada sebut. Dua kemungkinan. Boleh jadi ya dia bersembahyang bersama Nabi itu dia sembahyang sunat dengan niat sunat. Nabi niat sembahyang isyak. Dia niat sembahyang sunat. Dah kamu nak kata niat dia boleh berbeza, kan boleh jadi lah. Boleh jadilah. Muaz telah bersembahyang sunat. Sebab dia ingat dia akan balik kepada kaum dia akan bersembahyang jemaah, sembahyang isyak. Jadi sama-sama fardu. Kalau sama-sama fardu tak ada masalah. Mana kamu tahu yang dia sembahyang dahulu itu sunat? Bersama Nabi itu sunat. Mana kamu tahu? Kita kata nasabahnya begitu. Sebab apa? Takkanlah sembahyang fardu dua kali. Itu kemungkinan. Baik. Dua kemungkinan. Satu, Mu'adz bersembahyang isyak bersama Nabi dengan niat sembahyang fardu isyak. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, beliau bersembahyang bersama baginda dengan niat sembahyang sunat. Setelah pulang kepada kaumnya, baru beliau bersembahyang bersama mereka sebagai imam dengan niat sembahyang fardu isyak. Kedua-duanya boleh jadi kan? Kalau kemungkinan yang kedua kita pakai, tak ada masalah pun. Sebab niat sama. Yang dia sembahyang jadi imam tu dengan niat fardu isyak lah. Makmum dia pun isyak. Apa masalahnya? Yang jadi masalahnya kalau kemungkinan yang pertama. Dia bersembahyang bersama Rasulullah, dia niat fardu. Bila fardu, satu yang fardu. Dia balik tu dia sembahyang bersama kaum dia tu tidak jadi fardu lah, jadi sunat lah. Itu baru jadi masalah. Tapi kalau kita baca di dalam hadis mana-mana, Mu'adz dia ada cerita ke yang dia sembahyang tu yang dengan Nabi tu sunat ke fardu? Tak ada jelas. Tak ada jelas. Apabila telah ada sekurang-kurangnya dua kemungkinan dalam sesuatu hadis, maka ia tidak boleh lagi dijadikan dalil. Jadi kamu tak boleh nak buat dalil dengan hadis. Sebab kemungkinan itu ada. Sebab apa? Mengikut kaedah ilmu hadis ini, idza jaa al-ihtimal batala al-istidlal. Itu dalam kaedah fiqh pun begitu juga. Idza jaa al-ihtimal batala al-istidlal. Bila sudah ada ihtimal, ada kemungkinan. Tak jelas. Makna pertama pun mungkin, makna kedua pun mungkin. Jadi kamu tak boleh buat dalil lagi. Tak laku dalil itu. Kenapa? Macam lawyer bincang dalam mahkamah juga. Kira-kira begitu. Tak laku tu. Kalau kami buat gitu, kamu bantah juga dengan alasan ni lah. Sekarang ni dah ada kemungkinan. Macam mana kita tak kata ada kemungkinan itu? Sebab kecuali kalau kamu boleh bawa memang Anas cerita, Mu'adz cerita yang dia bersembahyang bersama Rasulullah tu fardu. Yang dia bersembahyang bersama kaum dia ni jadi sunat. Jadi sunat lah. Adakah kamu boleh bukti ke? Tak boleh bukti. Bila tak boleh bukti, mana dua andaian tadi tetap ada. Bila sudah ada andaian, tak boleh nak buat hujah. Tak boleh nak buat hujah. Kemungkinan satu itulah yang menjadi asas bagi pandangan golongan pertama. Yang ni, dia bersembahyang bersama Nabi itu dia sembahyang fardu. Dia bersembahyang dengan kaum dia itu sembahyang sunat. Itu andaian yang pertama. Mereka yakin Mu'adz telah bersembahyang isyak bersama Nabi dengan niat sembahyang fardu isyak. Bila dia dah sembahyang dah fardu isyak, yang dia balik bersembahyang dengan kaum dia itu bukan isyak lagi lah, sunat lah. Mereka yakin. Kamu nak yakin ni, dia kena hujah tu kuat. Tak ada belah bagi dah. Tak ada kemungkinan tu, kemungkinan ni tak ada. Dia kena gitu. Kalau begitu, sembahyang yang dikerjakan bersama kaumnya tentulah sunat. Bukan lagi fardu isyak. Kerana fardu isyak telah pun dikerjakannya bersama Nabi SAW. Bagi mereka itulah dalil bagi sahnya sembahyang makmum yang berniat sembahyang fardu di belakang imam yang berniat sembahyang sunat. Menurut mereka, mana mungkin Mu'adz selalu mengikut Nabi SAW yang bersembahyang isyak dengan niat sembahyang sunat saja. Mana mungkin? Tak mungkin tu. Mu'adz sembahyang dengan Nabi, Nabi niat fardu, dia buat berbeza dengan Nabi.
Hmm, tak mungkin. Lepas tu selalu pula tu tidak masuk akal. Muaz sentiasa mengutamakan sembahyang isyak bersama kaumnya berbanding bersama baginda. Tak masuk akal. Sepatutnya bersama Nabi lah. Lebih lah sembahyang bersama Nabi ni. Niat pun sama lah. Apa jadi lebih dengan kaum dia pula sembahyang fardu ni? Takkanlah Muaz tidak dapat membezakan kelebihan bersembahyang fardu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid baginda sendiri dengan bersembahyang sunat sahaja bersamanya. Sembahyang fardu pula hanya dikerjakannya sebagai imam bersama kaumnya. Tak munasabah tu. Cuba kita fikir sendiri lah. Fikir, munasabah kau. Tak munasabah. Golongan kedua bagaimanapun tetap berkata bahawa kemungkinan yang kedua itu tetap juga ada. Tetap ada. Kerana ini masalah niat. Niat ni bahaya dalam hati. Kita nak tahu mana. Siapa tahu apa niat Muaz. Beliau pula tidak menceritakan apa niatnya. Jadi tak pasti. Bila tak pasti, orang tak buat hujah dengan yang tidak pasti ni. Dengan sesuatu yang tidak pasti, orang tak buat hujah. Orang buat hujah juga, orang tak mengaji lah. Begitu, dia mudah. Kalau orang mengaji, dia tak guna sebagai hujah pun dalam lagu tu. Jadi kamu nak kata, itu, dalil. Itu bukan dalil tu. Dalil ni yang kuat, yang pasti. Apa lagi nak bercanggah dengan hadis Tirmizi tadi. Yang Tirmizi kata, dia sembahyang maghrib bersama Nabi tu. Nasabah juga kita kata. Yang dia sembahyang bersama Nabi tu maghrib. Lepas tu nak sampai kepada kaum dia tu lama juga kan. Jalan tu. Yang dia sembahyang tu isyak dengan kaum dia. Jadi kan macam tu niat sama. Sama-sama sembahyang fardu isyak. Tak ada jadi masalah lah. Kan? Kalau kita terima gitu, selesai masalahnya. Ada tu nak kata ini bukti. Cumanya bagi saya lah. Kalau ini tak boleh buat dalil. Yang mereka, dalil mereka tu ada lagi yang lain. Ada lagi yang, bukan yang ni saja. Kalau yang ni tak kuat ni. Yang ni tak kuat. Kalau diterima pun kemungkinan satu lagi. Maka itu semua berlaku ketika sembahyang fardu yang sama boleh dikerjakan 2 kali sehari. Itu kemungkinan lain. Kalau kita terima lah. Dia sembahyang fardu dah. Bersama Nabi. Sebab takkan dia sembahyang sunat. Sentiasa sembahyang sunat. Nabi sembahyang fardu, dia sembahyang sunat. Takkan macam tu. Baik, kita terima. Dia sembahyang fardu bersama Nabi. Dia balik sembahyang fardu isyak juga. Boleh diterima. Sebab apa? Kalau dia peringkat awal memang boleh begitu. Sembahyang fardu 2 kali. Dalam hari yang sama, sembahyang fardu 2 kali. Boleh. Tapi itu sudah masuk cerita dulu tu. Ni cerita Muaz, ni cerita dulu. Kamu nak buat dalil dengan cerita dulu, mana boleh? Kalau sudah masuk orang tak pakai dah. Gitu. Maka itu semua berlaku ketika sembahyang fardu yang sama boleh dikerjakan 2 kali sehari. Ia kemudiannya dimansuhkan. Inilah jawapan yang diberikan oleh At-Tahawi. Imam Tahawi kata itu. Ni kalau kita terima, dia sembahyang fardu. Lepas tu sembahyang fardu pula. Dia sembahyang fardu. Masa tu boleh lagi. Patut dia buat. Dia boleh lagi pada masa tu. Antara hadis yang dianggap telah memansuhkannya ialah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, An-Nasai, At-Tabarani, Ad-Daraqutni dan lain-lain. Lihat hadis berkenaan berdasarkan riwayat Ahmad di bawah ini. Jadi riwayat orang lain pun ada. Saya ambil ni berdasarkan sanad riwayat Imam Ahmad. Ni ceritanya Maimunah. Maula Maimunah. Sulaiman Maula Maimunah. Apa ni? Sulaiman bin Yasar. Maula Maimunah. Aku menemui Ibnu Umar di Balak. Ketika itu orang ramai sedang bersembahyang di masjid. Aku berkata kepadanya, apa yang menghalangmu bersembahyang bersama orang ramai? Jawab beliau, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu mengerjakan sesuatu salat, yakni fardu 2 kali sehari. Ni dalil. Maknanya ni dulu boleh. Yang orang tanya kenapa, apa salahnya?
Mana dia nak pakai yang lama. Ibnu Umar tahu. Mana Nabi dah larang. Bila larang, maknanya yang orang duduk buat dulu itu sudah masuk. Itu kaedahnya. Kaedahnya begitu. Sudah masuk. Jadi Ibnu Umar tak mau pakai lah yang sudah masuk. Dia dah tahu dan Nabi larang. Dalam satu hari sembahyang fardu yang sama 2 kali tak boleh. Nabi larang. Riwayat At-Tahawi menunjukkan dengan lebih jelas lagi tentang mansukhnya sembahyang fardu yang sama sebanyak 2 kali sehari. Ada riwayat lain yang lebih jelas lagi, menunjukkan mansukh itu. Lihat riwayatnya di bawah ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tusalla fariidatun marratain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu sembahyang fardu dikerjakan sebanyak 2 kali sehari. Jelas. Sembahyang fardu yang dilarang. 2 kali sehari itu dilarang. Setelah mengemukakannya, Imam At-Tahawi berkata, larangan tidak berlaku melainkan setelah sesuatu itu dibenarkan. Mana dulu dibenarkan, lepas tu dilarang. Baru ada makna larang. Kalau memang tak pernah orang buat, larang buat apa? Yang ada orang buat dulu, yang ada orang buat tu sebab dia tahu boleh lah. Lepas tu larangan, mana tak boleh lah. Bermakna yang boleh dahulu itu mansukh. Yang mansukh ni orang tak pakai. Kamu duduk pakai yang sudah mansukh. Dia kata gitulah. Pelik sungguh. Kamu duduk pakai yang sudah mansukh. Apa makna larangan? Ni kalau Mu'adh kita kata dia bersemayang bersama Nabi fardu, dia balik semayang fardu juga. Tak boleh. Kalau kita nak terima, ini cerita dulu. Baik, kita kaji sejarah lah. Cerita Mu'adh ni cerita bila? Memang didapati sebelum perang Uhud. Mana awal tu? Di awal di Madinah. Yang kemudian ni larang ni kemudian. Jadi bagi orang yang kata tak boleh tu, dia kata sebab ini kalau kita terima pun dia sudah masuk 2 kali boleh sembahyang. Jadi Mu'adh buat tu ketika itu memang boleh. Ketika itu memang boleh. Itu. Jadi dia sembahyang bersama Nabi, sembahyang fardu Isya. Munasabah kita kata. Lepas tu dia balik sembahyang Isya juga. Boleh ke kita kata? Boleh, suatu ketika dahulu. Sebab itu kalau kita tahu sejarah perkembangan hukum ni, kita tahulah. Kita boleh andaikan ini cerita di dulu, ini cerita ni kemudian. Apa makna larang? Makna setelah dibenarkan dahululah. Makna yang dibenarkan tu makna dahulu. Larang itu kemudian. Takkan larang dulu lepas tu benarkan. Takkan gitu. Baik. Mungkin juga Mu'adh bersembahyang Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat Isya seperti baginda dan bersembahyang bersama kaumnya dengan niat sembahyang sunat. Atau kedua-duanya dilakukan oleh Mu'adh dengan niat fardu Isya, tetapi ia dilakukan dengan ijtihadnya sendiri tanpa ada takrir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada juga ulama yang jawab begitu. Pihak kedua lah jawab hujah pihak pertama tu. Dia bagi alasan mungkin ini dilakukan oleh Mu'adh dengan ijtihadnya. Sebabnya ialah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu Mu'adh setelah bersembahyang bersamanya, bersembahyang pula bersama kaumnya sebagai imam dengan membaca surah yang panjang-panjang, terus bersabda begini, Ya Mu'adh ibn Jabal, la takun fattanan, imma an tusalliya ma'i wa imma an tukhaffifa ala qaumik. Wahai Mu'adh, janganlah engkau menjadi penimbul fitnah. Sama ada engkau bersembahyang bersamaku atau engkau meringkaskan bacaan ketika mengimami kaummu. At-Tahawi setelah mengemukakan hadis ini mengomentarinya dengan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki Mu'adh melakukan salah satu daripada 2 perkara sahaja, iaitu sama ada bersembahyang bersamanya sahaja atau bersembahyang bersama kaumnya dengan membaca surah-surah yang ringkas kalau menjadi imam. Nabi SAW melarangnya daripada menghimpunkan kedua-duanya. Itu makna kamu pilih sama ada gini atau begitu. Itu makna pilih.
Ini dalam syarah Ma'anil Athar, disebut oleh Imam Tahawi. Tapi saya kurang bersetuju dengan pendapat ini. Sebab apa? Sebab dia mengandaikan ijtihad. Takkan sahabat nak ijtihad, nak buat ibadat ni sendiri-sendiri. Pandai-pandai dia tak tahu daripada Nabi, dia buat sendiri. Lepas tu kebetulan tu Nabi tahu tu kebetulan. Nabi pun tegur, tak munasabah. Yang munasabahnya yang pertama tadi. Itu berlaku ketika sembahyang fardu boleh dilakukan. Sembahyang fardu yang sama dalam satu hari 2 kali. Selesai masalah. Kalau kita nak kata kedua-duanya, dia sembahyang fardu. Kalau kita kata yang dia sembahyang bersama Nabi itu fardu, itu yang sunat, itu masalah juga. Mu'az ada cerita kah? Mu'az ada cerita kah yang dia niat sembahyang fardu ke sunat, yang mana satu tu fardu, yang mana satu sunat, dia ada sebut? Orang yang terima, dia tak akan lemah, dia tak akan dapat. Sampai bila dia tak akan dapat kemukakan. Sampai bila pun dia tak akan dapat. Buktikan berdasarkan kata-kata Mu'adz. Cumanya bagi orang yang terima tu, dia kata tak. Nanti itu kita bincang kemudian. Tak apa, pergi dulu. Hadis Mu'adz ini dan hadis-hadis lain seumpamanya yang menunjukkan keharusan bersembahyang fardu 2 kali sehari telah mansukh apabila disyariatkan sembahyang khauf. Itu dia. Sembahyang khauf jelas berlakunya kemudian. Sembahyang orang panggil syiddatul khauf, dalam perang. Sembahyang khauf itu jelas menunjukkan begitu. Berdasarkan hadis-hadis, peristiwa Mu'adz itu telah berlaku sebelum perang Uhud. Sedangkan salat khauf pula disyariatkan pada tahun ke-7 Hijrah. Sekiranya salat fardu masih boleh dilakukan 2 kali sehari, niscaya imam boleh saja menyempurnakan salat dengan kedua-dua jamaah tentera. Tidak perlu lagi diperkenalkan cara-cara salat khauf seperti yang maklum itu. Ini cerita salat khauf pula. Nabi SAW sembahyang 2 rakaat. Satu kumpulan mari sembahyang bersama dia. Lepas tu dia tunggu. Bila dia bangun rakaat yang ketiga tu, yang dia pergi. Yang tidak bersembahyang tadi bersama Rasulullah, duduk berkawal tu mari pula. Dia bertukar. Mereka tu sembahyang dengan Rasulullah 2 rakaat pula. Golongan pertama dapat 2 rakaat, golongan kedua dapat 2 rakaat. Lepas tu macam-macam lah hadisnya. Ada yang menyebutkan mereka semua mari bagi salat bersama Nabi. Ada yang kata lagu tu. Ada yang kata tidak, mereka selesaikan sendiri. Yang dua tadi bersembahyang dengan Rasulullah, lepas tu dia pergi, dia selesaikan sendiri. Yang kedua kemudian tu pun begitu juga. Kalau kita kata sembahyang 2 kali tu masih boleh lagi, Nabi buat ginilah senang. Sembahyang 4 rakaat dengan yang ni, 4 rakaat dengan yang tu. Sembahyang dengan niat fardu juga. Zuhur misalnya, niat zuhur dah boleh 2 kali. Kenapa dia buat gitu? Sebab tak boleh lah tu. Kalau boleh mesti dia buat gitu. Ini hujah bagi orang yang kata tak boleh lah. Bagi orang yang kata tak boleh. Cuma bagi orang yang kata boleh tu, dia ada hujah dia cara lain pula. Begitulah. Sebenarnya hadis Mu'adz ini tidak begitu kuat untuk dijadikan dalil oleh golongan pertama dalam masalah ini. Masih terdapat banyak lagi dalil-dalil lain yang lebih kuat yang menjadi pegangan mereka. Cuma oleh kerana kita bertemu dengan hadis ini dijadikan dalil oleh mereka juga, kita sebutlah. Tapi yang sebenarnya tak berapa kuat. Kalau semata-mata hadis ini nak lawan dengan pendapat golongan kedua tu, lebih kuat mereka lagi. Kecuali kalau ambil yang lain, hadis lain ada lagi lah. Cuma kita tak bincang sini. Contohnya, Nabi SAW pernah bersembahyang fardu bersama sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba selesai itu panggil seorang sahabat. Dia seorang-seorang. Itu pun dalam Bukhari, dalam apa semua ada juga. Dia seorang-seorang. Nabi SAW berkata, siapa nak bersedekah untuk dia, maka bangunlah sahabat itu pergi bersembahyang dengan dia. Maknanya bila pergi sembahyang dia dapat pahala jemaah. Sedangkan sahabat itu sudah bersembahyang dengan Rasulullah. Maknanya sembahyang fardu.
Bermakna yang dia semayang pula. Nabi kata siapa nak bersedekah kepada dia, dia semayang pula, terus semayang sunat. Kalau dia jadi imam, maknanya imam semayang sunat, makmum semayang fardu. Itu berbeza kan? Atau kalau kita kata yang tu, yang baru mari tu, dia jadi imam, yang ni sunat, padahal dia kira juga jemaah tu, tidak kata tak sah. Itu lebih kuat. Itu ada jalan. Sebab itu Imam Bukhari tak kata apa tu, sebab masing-masing ada hujah. Tidak yang ni saja, jangan kita tengok yang ni saja. Kita tengok yang lain lagi. Seperti yang akan datang saya akan sebut. Golongan kedua juga mempunyai dalil-dalil tersendiri yang menjadi sandaran mereka dalam masalah ini. Habis di situ tentang tajuk. Baik, kita pergi kepada hadis Sulaiman bin Harb. Nak cepat-cepat ni kalau nak detail, nak slow-slow, tak boleh lah. Kena cepat-cepat lah. Sulaiman bin Harb. Ginilah. Sebab saya pun nak sudah awal hari ni. Sampai soalan pun tak ada peluang hari ni kan. Soalan pun tak ada. Jadi ginilah, nota ada baca sendiri. Nota ada. Tapi tak ada nota sekali, tak ada. Maknanya kena penilaian ni. Sebab yang ni tak ada, dia baru semalam. Sebab saya nak mengajar hari ni kan. Tu guru saya kata nak mengajar kena baca dulu. Itu pesanan dia. Terutama kata dia Sahih Bukhari. Kena baca dulu. Walaupun kita tulis dah. Tulis dah, baca dah lah maknanya. Tapi bila nak baca dekat tu, kena baca. Sebab apa kata dia? Saya pun mengalami begitu juga. Betul seperti dia kata. Dulu kita dengar dia kata, orang yang baca Bukhari ni, setiap kali dia baca, dia akan bercambah fikiran dia. Dia akan ada benda baru. Sebab itu kamu kena baca. Dan kena baca syarah-syarah dia. Jangan malas baca. Jadi kita kena baca lah. Itu sebab saya baca. Bila baca tu tengok, ni sepatutnya saya tambah ni sini ni. Biodata ni, apa di perawi ni, dah bagi sini, tengok situ. Lepas tu Imam Bukhari ambil daripada dua orang tu guru, Sulaiman bin Harb dan Abu Nu'man. Abu Nu'man ini ada dah nota. Kalau sesiapa yang ada Sahih Bukhari saya tu, dalam tu ada dah jelas. Panjang. Saya tidak nak nukil, nak apa di kopi yang tu letak di sini. Panjang. Jadi ni perawi yang bagus juga. Dah ada, jadi kita tidak nak ulang lah. Tentang biodata dia tu. Hamad bin Zaid apa semua tu. Ayyub As-Sakhtiyani. Ni 1517. Ayyub As-Sakhtiyani. Ni pun ada. Ini dalam nota Tirmizi lebih detail lagi tentang dia. Saya telah tulis dah. Baik. Daripada Ammar bin Dinar. Ammar bin Dinar perawi. Ini dia ada sini. Cuba tengok. Tengok situlah. Baca sendiri. Okey. Kita nak reka-reka. Daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Mu'adz bin Jabal bersalat bersama Nabi SAW. Kemudian dia pulang kepada kaumnya dan bersalat pula sebagai imam kepada mereka. Kita nak baca nota ni. 1519. Jadi tengok situlah. Tengok situ. Belakang ni jadi ke? Ada. Boleh tengok situ. Baik. Ibnul Mulaqqin di dalam At-Tawdihnya berkata, ini karangan Ibnul Mulaqqin, Syarah Bukhari juga. Sekejap saya tunjuk. At-Tawdih li syarhil jami' li syarhil jami' as-sahih. Ada 36 jilid. Ibnul Mulaqqin. Ibnul Mulaqqin ni ada sebanyak tu. Baik, kita tengok. Dalam kitab ni dia sebut. Dalam kitab ni. Tak apa saya baca. Kita ambil kesimpulan. Dalam kitab ni lah. Syarah Bukhari dia. Hadis ini jelas menyokong tajuk bab yang dibuat Bukhari. Dia kata. Menyokong tajuk bab yang dibuat oleh Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari maksudkan boleh lah. Tajuk bab dia nak ceritanya boleh. Berbeza ni atau boleh. Menurut pendapat yang sahih di sisi Syafi'i,
sembahyang fardu bagi Mu'adz ialah yang pertama, iaitu yang dikerjakannya bersama Nabi SAW. Tidak boleh dikatakan sembahyang yang dilakukan oleh Mu'adz bersama Nabi SAW sunat. Dia kata tak boleh kata begitu. Kerana ada larangan Nabi daripada mengerjakan sembahyang sunat setelah dilaungkan iqamat untuk sesuatu sembahyang fardu. Dia pergi kotor. Bila Mu'adz nak pergi sembahyang bersama Nabi kan, qamarlah. Dalam hadis ada, idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Apabila sudah diqamatkan untuk sesuatu sembahyang, katalah qamat untuk isyak, Nabi kata tiada lagi boleh sembahyang yang lain kecuali sembahyang yang diiqamatkan untuknya. Baik, kalau iqamat untuk sembahyang isyak, takkanlah dalam keadaan ada hadis tu Mu'adz nak sembahyang sunat pula. Dah tak boleh dah sembahyang lain kecuali sembahyang fardu. Jadi sebab itu kita kena kata dia sembahyang fardu bersama Nabi itu. Bila bersembahyang fardu bersama Nabi, bermakna dia balik sembahyang dengan kaum dia, itu sunatlah jadi. Takkan 2 kali fardu. Kecuali kalau kita kata tadi, ketika boleh 2 kali. Kalau kita kata ketika kita andaikan tak boleh lah, memang tak boleh, bermakna dia sembahyang sunat lah yang kedua tu. Dan inilah yang jadi bukti bahawa imam sembahyang sunat dengan niat sunat, makmum niat fardu boleh. Sebab dah dia sembahyang fardu dah, ni jadi sunat lah pada dia. Kalau kita tak terima kata dia cerita dulu lah, kalau kita terima kata dia cerita dulu, habislah dia, ikut lain pula. Begitu. Baik. Selain itu, mana mungkin Mu'adz tidak bersemayang fardu bersama Rasulullah SAW di masjid baginda yang 1000 kali lebih afdal daripada bersemayang di masjid-masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Semayang di masjid lain 1000 kali semayang di masjid Nabi itu lebih afdal. Takkan dia tak semayang fardu bersama Nabi? Sama Nabi lagi, masjid Nabi lagi. Tiba-tiba yang lebih besar tu dia buat dengan kaum dia. Tak masuk akal. Begitu. Baiklah. Berdasarkan riwayat Asy-Syafi'i dan Ad-Daraqutni, terdapat tambahan di akhir hadis Jabir tersebut, yaitu hiyalahu tatawwu'un wa lahu maktubah. Ini lagi lebih jelas. Mana lebih jelas? Ia baginya sunat dan bagi mereka pula fardu. Maknanya yang Mu'adz balik bersemayang dengan kaum dia tu sunat. Ni riwayat disebut. Berdasarkan riwayat ini juga, tapi yang ada tambahan. Riwayat Jabir juga, tetapi yang ada tambahan. Tambahan ini, tadi kan tak ada kan? Dalam kebanyakannya tak ada. Tapi ada, yang ada sebut tambahan itu. Ia baginya sunat. Yang dibagi Mu'adz sunat. Sebab apa? Dia sudah sembahyang fardu dah dengan Nabi. Jadi yang itu sunat lah. Dan bagi mereka pula fardu. Hadis Jabir itu dengan tambahan tadi menurut Asy-Syafi'i dan lain-lain adalah sahih sanadnya. At-Tahawi, Al-Baihaqi, Ibnu Rajab, Al-Hambali dan lain-lain bagaimanapun mengatakan tambahan itu adalah mudraj daripada perawi. Ia mungkin kata-kata Ibnu Jurayj atau Amr bin Dinar atau Jabir sendiri. Siapapun yang berkata begitu, tidaklah ia sesuatu yang dinukilkan daripada Mu'adz sendiri. Itu tidak lebih daripada pandangan perawi semata-mata, yang mungkin betul dan mungkin juga salah. Demikian kata At-Tahawi di dalam Syarah Ma'anil Athar. Itu andaian. Ni saya nak sebut. Baik, kita ambil hiya lahu tatawwu'un. Kita ambil ni, kita tengok kitab Imam Syafi'i. Kita tengok kitab orang kita sini tak baca kitab kan? Ni kitab nak tengok kitab di sini ada 2 edisi lah. Edisi kitab ni ada 2 dalam Syamilah ni. Satu yang lengkap baris dia, satu lagi yang tidak lengkap baris dia. Sekejap ni Al-Mu'asy-Syafi'i, edisi yang kedua. Apa ni? Akhbarana Ar-Rabi' qala akhbarana Asy-Syafi'i qala akhbarana Abdul Majid qala akhbarani Ibnu Jurayj
an Amrin an Jabir. Sanak sama kan? Di sini Ammar bin Dinar dan Jabir. Cuma di bawah ni Ibnu Jurayj. Tadi perawi lain di bawah. Berdasarkan riwayat Ibnu Jurayj, dia kata Mu'adh selalu bersembahyang bersama Nabi SAW Isyak. Kemudian dia balik kepada kaumnya dan fayusalliha lahum, dan dia jadi imam kepada mereka. Hiya lahu tatawwu'un wa hiya lahum maktubah. Sembahyang itu kepada Mu'adh jadi sunat dan kepada mereka jadi fardu. Lepas tu dia mari dengan sanad yang lain pula, walaupun sanad ini tak kuat dia. Sebab tu guru dia dipertikaikan, Ibrahim bin Muhammad ni. Juga daripada Jabir bin Abdullah, tapi perawi di bawahnya lain, Ubaidullah bin Miqsam, bukan Ammar bin Dinar tadi. Ni pun sama. Fa yusalli lahum al-isya, sebut jelas isya, sembahyang isya untuk mereka. Wa hiya lahu nafilah, dan kepadanya, kepada Mu'adh, sembahyang itu sunat, jelas. Tapi sanad yang kedua ni tak kuat. Yang pertama itu kuat. Yang Imam Syafi'i kata sahih itu betul lah, memang betul sahih. Dengan tambahan itu, dengan ada tambahan ini, sahih betul. Cuma jika kita perhatikan riwayat ini, semua ada begini yang akhir tak ada. Perhatilah. Kalau kita tengok saluran riwayat banyak, tak ada di tambahan akhir ni. Yang ni, hiya lahu tatawwu'un wa hiya lahu maktubah, ni tak ada. Baik. Lepas tu ulama-ulama sendiri mengatakan ini mudraj. Ni hadis ni mudraj. Tambahan ini bukan sebenarnya kata-kata Mu'adh. Bukan Mu'adh cerita ni, Jabir yang cerita ni. Mu'adh ni gini. Baik. Di kalangan ulama ni khilaf pula. Khilaf pula. Semua dia kata, semua mereka ini, Tahawi, Baihaqi, Ibnu Rajab, kata ni mudraj daripada perawi. Ni sisipan perawi orang panggil. Tapi perawi mana? Mungkin Ibnu Jurayj, mungkin Ammar bin Dinar, mungkin Jabir sendiri. Tapi kita katalah siapa-siapa, Jabir sekalipun. Kalau kita kata Jabir yang kata begitu, sahabatlah yang kata begitu. Itu pandangan dia saja, kata Tahawi. Dia kata, Mu'adh cerita kat aku, dia sembahyang tu dengan niat sunat. Ada gitu? Tak ada. Cuma dia buat kesimpulan lah. Dah tak ada fardu, sembahyang fardu tak boleh 2 kali sehari, sembahyang yang kedua tu sunat lah. Dia buat kesimpulan sendiri. Dan ini mudraj minar rawi. Baik. Al-Baihaqi di dalam Al-Ma'rifah lebih cenderung mengatakan ma'rifah ni ma'rifatus sunan wal athar. Ini kitab besar. Baik, kita tengok. Di dalam Syamilah ni ada semua. Di dalam Syamilah ni ada semua. Ini ma'rifatus sunan wal athar. Imam Baihaqi. 15 jilid kita ni. 15 jilid. Bukan Sunan Kubra. Sunan Kubra tu lain. Sunan Kubra tu besar juga. Itu pun karangan Baihaqi juga. Baihaqi dalam kitab ni lebih cenderung mengatakan tambahan itu adalah mudraj daripada Jabir. Jabir yang kata kepada Mu'adh tu sembahyang yang kedua tu jadi sunat, tapi kepada makmum dia fardu. Siapa yang kata begitu? Bagi Baihaqi, dia kata ini Jabir kata. Jabir tahu mana? Adakah bukti? Sebab niat ni marah dalam hati kan. Bukan sebab kita takutlah kita kata dia usalli dia. Jadi dia sebut sunnah dia semuanya. Mana ada macam tu? Tak ada cerita macam tu. Itu andaian kita saja. Kita kata dia kalau usalli sebab kita dia dengar, mungkin boleh dengar kan. Tapi itu semua tak ada siapa muka-muka ke begitu. Jadi dia mengandaikan saja. Sementara Ibnu Rajab pula lebih cenderung mengatakan itu mudraj daripada Ibnu Jurayj. Ibnu yang mana perawi? Di bawah lagi. Ibnu Jurayj yang mengambil daripada Ammar bin Dinar. Cuba tengok ni. Sedangkan di sini yang ambil daripada Ammar bin Dinar ni Ayyub As-Sakhtiyani, bukan Ibnu Jurayj. Dalam riwayat Ayyub tak ada tambahan itu. Ini tak ada. Dalam riwayat orang lain tak ada juga. Kalaulah betul-betul ni setiap kali Jabir meriwayatkan benda ni,
ada, mesti dia ada. Semua. Ini tak ada. Ini menunjukkan perawi itu faham. Menceritakan apa yang difaham oleh perawi. Jadi makna bahagian akhir tu itu dipanggil mudraj. Mudraj ini kadang-kadang berada di awal, kadang-kadang berada di tengah, kadang-kadang berada di akhir. Jadi hiyalahu tatawwu'un wa lahum maktubah ni, ini mudraj. Boleh dikatakan ulama-ulama hadis semua kata begitu. Sahih cerita lain. Sahih itu kerana sanad dia tu orang baik-baik, orang bagus-bagus, sahih lah. Tapi bukan, bila kita kata sahih, tak mungkin ada sebahagiannya itu mudraj. Siapa kata begitu? Siapa kata begitu? Dalam Bukhari berapa banyak sahih, tapi mudraj ada. Ulama tetap kata ini mudraj. Bahagian ini mudraj. Kamu nak buat hujah yang kuat tak boleh dengan sesuatu yang mudraj itu. Sebab itu bukan kata-kata orang tua diri, kata orang lain. Itu pendapat orang. Gitu ya. Baik. Al-Qastallani berkata, di dalam Irsyadus Sari, Syarah Bukhari juga, golongan Syafi'iyah berdalil dengan hadis ini tentang sahnya orang yang bersembahyang fardu dengan mengikut imam yang bersembahyang sunat. Ini dalil dia. Kerana sembahyang fardu Mu'adz ialah yang pertama. Dia berkata gitu. Yang pertama. Yakni yang dikerjakannya bersama Nabi SAW. Inilah juga pendapat Ahmad. Ia dipilih oleh Ibnul Munzir dan sekumpulan ulama salaf. Tidak demikian pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Itu Qastallani. Mana ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, termasuk Imam Abu Hanifah sendiri dan Imam Malik dan anak-anak buah dia tidak berpendapat begitu. Baik. Itu kata Qastallani dalam kitab dia Irsyadus Sari. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah yang berpendapat tidak sah pula berdalil dengan hadis. Ini antara dalil mereka. Dalil mereka yang kata tak boleh tu begini. Innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaihi. Ini hadis Bukhari dan lain-lain saya bagi dalam Muwatta' Imam Malik pun ada. Tapi Muwatta' Imam Malik riwayat Ma'an, Muwatta' Ma'an, bukan Muwatta' Yahya bin Yahya, begitu. Bermaksud sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti. Imam tu dilantik, ditentukan, diadakan untuk apa? Untuk diikut. Maka janganlah kamu menyalahinya. Nabi kata, janganlah kamu menyalahinya. Itu hadis tu banyaklah tu riwayat orang tu orang ni. Kata Ibnu Battal, ini pensyarah Bukhari juga, tapi dia bermazhab Malik. Tiada perbuatan menyalahi imam yang lebih besar daripada menyalahinya dalam niat, kata dia. Inilah yang paling besar. Menyalahi imam. Menyalahi niat lah. Dan kita tahu dah dia sembahyang sunnah. Kenapa duk ikut dia? Kita sembahyang fardu. Nabi larang ada kan menyalahi. Jangan buat tak serupa. Dengan tu imam. Orang-orang Syafi'i, orang-orang yang kata boleh, dia kata maksud Nabi kata jangan buat tak serupa tu, jangan menyalahi tu dari segi perbuatan gerak-geri, bukan niat tu. Dia pergi tu. Orang yang kata tak boleh, kamu ni pandai-pandai pula bagi pula. Yang perbuatan tu boleh, yang niat ni apa tak apa. Mana boleh macam tu? Kena samalah niat. Kita sama ni. Dia kata. Sebab itulah percanggahan yang paling besar. Kata Ibnu Battal. Ini pensyarah Bukhari juga. Jadi kalau kita imam niat macam lain, makmum niat macam lain, itulah percanggahan yang paling besar, kata dia. Dan kita tahu dah. Tapi gitulah. Ini perbahasan ilmiah. Perbahasan ilmiah. Nak ikut yang mana-mana tak jadi masalah. Bagi saya tak jadi masalah. Benda ni masih khilaf. Imam Bukhari pun terima. Khilaf ni kuat. Sebab itu dia gantung tajuk dia. Masing-masing ada hujah. Ikutlah. Setengah-setengah orang kan dia pergi sembahyang tarawih kan tak? Lepas pada imam bagi salat tu dia bangun. Dia qada sembahyang dia. Tu imam sembahyang tarawih, dia qada sembahyang dia yang lalu. Boleh? Boleh lah kalau mengikut orang yang kata boleh tu. Orang yang kata tak boleh, kamu pergilah negara yang mengamalkan mazhab Hanafi. Ada ke pernah tengok macam tu? Tak pernah. Sebab tak boleh. Kamu pergilah negara yang mengamalkan mazhab Malik. Ada tengok orang yang sembahyang tarawih itu dia bangun pula.
Macam-macam semaya, cepat-cepat pula semaya. Dia qada semaya dia. Semaya lama-lama. Sedangkan imam semaya tarawih, sunat kan? Dia semaya fardu, qada pula tu. Banyak jauh tu beza tu. Boleh. Tapi di sana tak ada. Sebab apa? Sebab dia pakai tak boleh. Dia pakai tak boleh. Banyak beza ni. Daripada Allah Akbar sampai Assalamualaikum. Khilaf antara ulama 200 lebih. Banyak. Khilaf. Dan khilaf itu khilaf yang muktabar. Bukan khilaf tidak muktabar. Khilaf muktabar ni ada hujah masing-masing. Tapi saya lah, kalau kita secara peribadi saya lebih kena toleh. Tapi saya hormat orang yang nak buat apa, tak jadi masalah. Itu pun ada hujah juga. Sebab apa? Cuba perhati kecenderungan saya ke mana tadi. Tak boleh kesal. Saya tak, dalam ni saya tak sebut. Tapi daripada cara saya sebut, hujah mereka tu, yang kata tak boleh tu kan kuat. Kuat. Saya nampak begitu. Tidak semesti saya baca Bukhari ni setiap waktu, setiap masalah saya setuju dengan Bukhari, tak mesti. Dalam bab ni saya kata mazhab Malik, mazhab Hanafi lebih kuat. Tapi orang nak mengamalkan yang tu boleh, memang boleh. Memang ada pun hadis-hadisnya, tak jadi masalah. Dengan ada begitu kita boleh saja nak sembahyang. Dia mazhab Hanafi, Malik ni dia dekat, dekat dua tu. Banyak perkara dia sama. Sebab beza niat kan. Orang mazhab Syafi'i dengan Ahmad dengan tadi Imam Bukhari banyak muda. Sebab tu dalam masalah kurban kan, orang ni kurban, orang ni niat akikah. Lembu yang sama ada. Niat masing-masing. Boleh jadi tak? Boleh lah mengikut dia. Cuba tanya orang Malik. Kita kena niat sama. Seperti semaya juga. Jadi dia bukan dalam satu masalah saja. Banyak masalah pun dia jadi sama gitu. Jadi orang Hanafi, orang Malik, dia kata tak boleh. Niat kena sama. Kena tahu imam tu nak sembahyang apa. Tak boleh ikut sembarangan. Tak boleh. Kena tahu. Kalau tidak, tak boleh ikut. Kecuali kalau nak sunat. Sembahyang sunat tu memang dia keluasan adalah. Kalau sembahyang fardu ni, tak boleh. Jadi lepas tu banyak lagi kalau kita nak bincangkan. Bagi golongan yang pertama yang kata boleh tu, misalnya hadis tadi, apa jawab? Ada jawapan dia. Sebelah sana pun dia ada jawapan dia tu. Misalnya kata solat khauf, dia kata dalam solat khauf pun Nabi ada buat juga 2 kali. Pula. Sebab tu kata benda ni masing-masing ada hujah. Nak ikut yang mana terpulang lah. Tapi kalau saya pribadilah, ni masalah peribadi ya. Saya pilih yang ni. Rasanya lebih kuat. Lebih kuat. Sebab dengan kita pakai yang kedua ni, kita tidak mengenepikan hadis Tirmizi yang kata Muaz sembahyang dengan Rasulullah sembahyang maghrib. Lepas tu macam mana boleh jadi isyak? Keliru tu lah. Sebab pada masa tu orang panggil isyak sembahyang maghrib, isyak ula. Jadi kalau tak sebut ula tu keliru. Maknanya kita pakai hadis. Kalau tidak hadis tu kita nak macam mana? Nak kata apa hadis tu? Lebih baik, lebih cermat kita pakai semua hadis. Apalagi baik kalau kita kata dia niat sembahyang fardu sungguh, sembahyang fardu dengan Nabi, sembahyang fardu pula, niat fardu pula bersama kaum dia, itu kita kata semasa boleh 2 kali sehari sembahyang sama. Itu sudah masuk. Sekarang ni tak boleh kan? Pada masa tu boleh kan? Ada jawapan dia. Ada jawapan. Sebab tu saya pilih yang tu. Orang yang belajar hadis ni, dia pilih bagi dia yang mana yang kuat. Tapi terbuka kan nak pilih yang lain, tak jadi masalah. Tak apa. Saya sebut tu, yang lain tu mana nak cerita boleh juga lah, nak ikut tu. Nak ikut tu pun boleh. Itu sebab cerita tu. Kalau tidak cerita buat apa? Kalau tak boleh ikut. Dan saya sendiri dah sebut dah, Imam Bukhari tu sebab apa dia gantung tajuk. Dia nak ceritanya hujah masing-masing tu kuat.
Sebab tu dia tak buat keputusan pada mana-mana. Padahal semua ulama tahu kecenderungan dia ke situ, pada golongan yang pertama tu. Kecenderungan situ. Tapi cara dia buat tu, dia menghormati, meraih pendapat orang lain. Jadi saya pun begitu juga. Kita meraih. Kadang ada orang buat begitu, tak jadi masalah. Pernah berlaku semasa semasa saya di sana dulu lah. Kita pelajar-pelajar Malaysia ni belajar fiqh banyak, cukup banyak. Kita ni kan kalau ikut imam, imam tu makmum ni masbuk kan. Lepas tu bila imam sudah dia bangun, mari orang dia ikut ni, boleh kan? Boleh lah, biasa je pun. Sana tak boleh. Ada pelajar-pelajar Indonesia, sahabat-sahabat kita lah juga, bertengkar pula, mana boleh macam tu. Kamu ikut dia tu, ikut imam kan, macam mana pula kamu nak buat dia jadi imam pula. Lepas tu adalah salah seorang ustaz dia, sahabat-sahabat kita Indonesia ni, katanya meninggal dunia dah sahabat saya tu. Ustaz dia pandai, dia lebih tua. Dia kata memang boleh pun, macam tu. Itu perbezaan pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang kamu kata tak boleh itu betul juga, tapi itu bukan pendapat Syafi'i, bukan pendapat ni. Malik Hanafi memang tak boleh, sebab dia mesti kena sama dengan imam. Daripada awal lagi satu imam tu saja, tak boleh banyak-banyak, sambung-sambung pula. Kalau ni 100 pun sambung boleh lagi. Jadi terpulang. Setakat itulah dulu hari ni. Alhamdulillah.